Hai, Assalamualaikum. Kali ni nak buat tapai pulut. Sukatan pulut ialah 2 cawan kecil. Pulut ni agak sedikit sebab saya menggunakan lebihan pulut yang ada. Basuh pulut dan rendamkan semalaman sekurang-kurangnya lah. Kalau tak sempat, pastikan sekurang-kurangnya rendam 4 atau 5 jam. Tuskan pulut masuk dalam kukusan dan kukus selama 10 ke 15 minit iaitu separuh masak. Bagi ruang sikit di tengah-tengah kukus tu supaya wap dapat naik. Balikkan juga pulut sekali atau dua semasa atas kukusan untuk pastikan masak rata. Bila pulut dah masak, pindahkan ke bekas lain. Seterusnya, sediakan satu bekas air masak. Kita guna cawan pulut tadi. So, proses ini adalah proses mengharum pulut. Tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam pulut. Gaul rata. Pastikan jangan terlalu banyak tambah air sebab nanti pulut akan lembik. Dan kita akan kukus sekali lagi pulut tersebut. Langkah seterusnya ialah kukus pulut kali kedua. Ini mengambil masa lebih kurang 10 minit sehingga pulut betul-betul masak. Jadi macam biasa kita ulangi proses yang pertama tadi. Buatkan lubang di tengah supaya wapnya serata dan pulut akan masak juga serata. Okey, dalam masa yang sama saya akan keluarkan ragi dalam peti ais tu dan letakkan di atas kukusan untuk bagi dia aktif semula. Bila pulut dah masak, pindahkan ke dalam bekas lain dan kita kena sejukkan dulu sebelum proses meragi. Ini adalah ragi tapai. Sukatannya satu ragi ini bersamaan dengan 1 kilo pulut. Jadi ragi ni mempunyai kulit ari. Saya akan bersihkan dulu kulit ari yang nampak warna kuning-kuning ni, atas dan bawah. Just kikis pakai pisau untuk bersihkan dia. Bersihkan sampai warna putih macam ni. Proses meragi ni adalah dikira penting sebab kita kena pastikan pulut dalam keadaan betul-betul sejuk sebelum kita meragi. Proses meragi ini dikira penting dalam proses pembuatan tapai kerana kita kena pastikan pulut betul-betul sejuk sebelum kita meragi. Ragi boleh ditumbuk halus dan ditaburkan ke atas pulut ataupun saya menggunakan penapis seperti yang dalam video ni. Pastikan ragi ditabur rata di atas permukaan pulut, atas dan bawah. Kalau bahagian atas dah pun diragi, jadi boleh terbalikkan untuk di bahagian bawah pula. Satu perkara yang penting dalam proses membuat tapai ini yang kita kena tahu ialah bila kita meragi, pulut mestilah dalam keadaan sejuk. Kalau pulut masih panas ataupun keadaan masih lagi suam, proses penapaian ini tidak akan berjaya. Jadi biarlah kita tunggu sekejap daripada kita buat tapai tapi tak jadi. So sekarang saya dah pun sekatakan semua ragi ni di permukaan pulut. Jadi saya akan melalui proses seterusnya. Seterusnya, sediakan air masak dalam mangkuk. Kuantitinya taklah banyak. Cukup sekadar kita mencelupkan jari dan lalukan di bahagian pulut yang tadi tak kena. So ini sekadar untuk mengenakan bahagian ragi yang tak kena dekat pulut tadi, dan sekaligus untuk kita proses bungkus tapai. Okey, so jangan terlalu banyak air sebab nanti akan menyebabkan tapai tak menjadi. Pulut ni sifatnya melekit, jadi tujuan air masak tu tadi sebenarnya untuk mencelupkan jari dan memudahkan proses kita mengepal pulut tu nanti. Ingat ya, so jangan terlalu banyak sangat celupkan tangan ataupun gunakan air dalam proses ni untuk memastikan tapai kita tidak masam dan menjadi. Sebab saya pernah buat di mana penggunaan air tu banyak, jadi tapai tu berakhir dengan masam. Saya suka kepal siap-siap supaya memudahkan proses nanti masa masuk dalam bungkus daun pisang. So kita boleh guna daun pisang ataupun daun getah.
Kali ni saya menggunakan daun pisang, memandangkan daun getah susah sekarang nak ambilnya. Jadi yang ada hanya daun pisang. So kita gunakan daun pisang sajalah ya. Masa proses membungkus ni kita gunakan juga air yang sama tadi, air dalam mangkuk yang sama tadi. Cuma untuk basah-basahkan tangan, celupkan sikit supaya tak melekat di tangan, itu saja. Bungkus tapai dalam daun pisang dan daun getah masing-masing mempunyai aroma yang tersendiri. Bau sangat mengharumkan dan bila makan pun sedap. Daun pisang tak cukup, jadi nampaknya saya kena pindahkan baki pulut tu ke dalam bekas lain untuk kita peramkan dulu. Okey, tak apa. Jadi saya pindahkan baki pulut tadi ke dalam bekas putih ni. Jadilah dapat 7 bungkus dalam daun pisang. Okey, so memandangkan daun pisang tak banyak, jadi itu je yang dapat kita alaskan bahagian atas sebelum tutup. Peramkan tapai ni sekurang-kurangnya 3 malam 2 hari untuk tapai betul-betul manis dan sedap dimakan lah, dimasak. Okey, ini masa malam yang kedua. Nampak tak? Dah ada air manis dia tu, baru sikit. Tapai ni dah 3 malam diperam, jadi tiba masa untuk kita rasa sama ada rasa manis, masam ataupun sebaliknya. Tapi nampaknya macam jadi. Cuma saya nak test dululah rasa dia. Okay, sekarang saya nak rasa tapai ni. Rasa apa, manis ke, masam ke ataupun macam mana? Kalau tengok kejadian nampak macam jadi sebab air gula pun keluar. Bau dia pun sedap. Dan semestinya rasa dia pun sepatutnya manis dan sedap lah ya. Rasa manis, rasa tapai. So confirm tapai ni menjadi. Nak lebih sedap, letakkan tapai dalam peti ais dan boleh juga dimakan dengan aiskrim. Tak susah sebenarnya buat tapai ni, cuma kena tahu cara yang betul. Tak ada pantang larang sebenarnya, cuma dalam proses buat tapai ni kita kena pastikan cara dia betul dan bersih lah, itu je yang penting. So selamat mencuba.